Okey. Kenapa saya kata DAP pertimbang terima tawaran Ismail Sabri adalah satu senjata yang makan diri? Dan kenapa saya kata itu adalah satu perangkap? Dia macam ni, tuan-tuan. Saya faham. I understand the gestures. Dan benda yang sama, Muhyiddin Yassin pernah offer dalam jawatan kuasa khas darurat. Dan mereka yang berada dalam komponen darurat itu tidak lain tidak bukan ada juga data daripada Pakatan Harapan. Kita pun tahu. Dan mereka menyertai di dalam ordinan darurat. Namun JK tersebut, jawatan kuasa tersebut tak digunakan pun untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Malah kita pun tahu penerusan ataupun pembatalan darurat itu, sehingga kan Noh Omar sendiri kata, saya sendiri dalam jawatan kuasa saya pun tak tahu benda ni dah dibatalkan. Walaupun tak dibatalkan lagi lah, tak diungkaikan oleh Parlimen kan. So saya nampak akhirnya whatever majlis pemulihan ini dan sebagainya, dia akan hanya dijadikan sebagai satu simbol nak tunjuk ke hadapan, dah tak payah tembak UMNO lagi dah. Tak payah tembak kerajaan ni lagi dah. Dia akan jadikan kita ni human shield. Kamu nak tembak kenapa ni? Lim Guan Eng ada dalam kerajaan ni. Anwar Ibrahim contoh kalau diterima lah. Anwar Ibrahim ada dalam kerajaan ni. Amanah ada kerajaan ni. PKR dalam. Semua kita letak dalam majlis ini. Kerajaan gagal. Dia orang ada kat situ. Dia orang sendiri menasihati. Kenapa kamu kata kami gagal? Kalau kamu kata kami gagal, dia orang pun gagal. Dia akan cakap macam tu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ini kerja kerajaan. Kita sebagai pembangkang tak payah nak join kerajaan nak betulkan keadaan ni. Jadilah kita pembangkang and be a good pembangkang. Itu je. Be a good pembangkang. I mean, kalau korang nak nasihat pun tak perlu duduk dalam jawatan kuasa. You can always shout it out. Sekarang ini zaman teknologi, kita ada social media, kita boleh shout it out. And sebelum ni dia orang dengar pun. And kedua, saya persoalkan, kalau duduk dalam jawatan kuasa, apa kuasa yang kita ada dalam tu? Apa kuasa yang kita ada? Setakat nak boleh bagi pendapat. Kalau macam tu, guna social media je lah. Atau tulis surat, atau email. You can give your opinion. You don't have to be inside. Because kita tak tahu what's going on inside. Dan dia boleh gunakan benda tu as a human shield. Dia akan gunakan, dia kata, kamu nak kata kerajaan ni gagal, kenapa? Orang-orang kamu sendiri ada dalam jawatan kuasa ni. Dia akan guna macam tu. Dan akhirnya datang pilihan raya bila mereka gagal dalam mentadbir negara ini. Alasan ni simple. Alasan dia mudah. Korang pun ada dalam kerajaan lah. Korang adalah jawatan kuasa lah. Tak payah nak guna alasan kerajaan gagal. Hashtag kerajaan 69. Tak payah guna alasan itu. Dia boleh kata demikian. They can do that. So, jangan jatuh terperangkap. Bagaimana ada di antara kita jatuh terperangkap dengan dakyah-dakyah yang dibawa oleh blogger-blogger UMNO masa sebelum ini. Tak ada is. Dia pun orang blogger tu pun menyokong kita. Dia pun bagi bantai Kerajaan Perikatan Nasional. Saya kata, kalau kamu tak nampak lah, kalau kamu tak nampak rancangan musuh kamu menggunakan kamu untuk mengalahkan musuh dia, maksudnya tak payah masuk perang lah. Strategi pun ke laut. Tuan-tuan, kita boleh guna musuh kita untuk kalahkan musuh kita. Itu yang UMNO buat. Dia gunakan kita untuk kalahkan Muhyiddin. Tapi jangan sekali-kali gunakan musuh kita untuk bina kekuatan kita. Itu yang akan jadi masalah. Dan itu yang berlaku. Dan ini yang saya nak sebut, tuan-tuan. Kenapa saya kata apa yang dibawa oleh hari ini satu kenyataan dikeluarkan oleh pimpinan ketua AMK Amanah. Satu kenyataan dikeluarkan oleh AMK Amanah berkenaan dengan pemimpin PH perlu bertanggungjawab. Dia kata perlu bertanggungjawab gagal dapatkan majoriti. Ini daripada pimpinan Amanah. So, saya bacakan. Memiliki 105 ahli parlimen. Saya besarkan sikit lagi. Memiliki 105 ahli parlimen yang menyokong namun gagal mendapatkan pemimpin PH perlu bertanggungjawab gagal dapatkan majoriti. Ini bukan setakat dekat dalam paper, tuan-tuan. Dalam social media pun ini geng-geng dia orang ni dah mula mainkan sebarkan. Dia kata Anwar telah gagal. Dia tak nak sebut Anwar, dia sebut pemimpin PH. Okey, tak apa, kita baca. Memiliki 105 ahli parlimen yang menyokong namun gagal mendapat tambahan sekurang-kurangnya 6 lagi untuk majoriti minimum adalah satu kegagalan. Dia kata kepimpinan Pakatan Harapan
kata beberapa pemimpin pemuda amanah Kuala Lumpur. Dalam kenyataan bersama itu, mereka berkata kegagalan terbaru itu semakin menghakis keyakinan orang ramai kepada PH serta kewibawaan pemimpinnya, dia kata. Now, tuan-tuan, saya nak bagi tahu pemuda ni lah. Kamu ni muda sangat dalam politik, kamu tak faham. Dan kamu bercakap ni, dia kata menghakis keyakinan orang ramai. Berdasarkan data apa? Apa data yang kamu guna nak kata telah terhakis keyakinan orang ramai? Kami ada data mengatakan dengan apa yang berlaku ini menguatkan lagi keyakinan orang ramai. Dia kata sebab apa? Oh, sebab kita gagal mendapatkan jumlah terbaru. Let me tell you this. Dalam rundingan tersebut, ada di antara kluster mahkamah minta supaya kes mereka digugurkan. Kalau mereka digugurkan, mereka akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ada orang cakap dengan saya lah, Anwar, masalah dengan Anwar ni, dia bukan ahli politik. Dia kata, ini masalah dengan Anwar, dia bukan ahli politik. Kenapa? Sebab sepatutnya dia terima je lah tawaran tu, supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Bukan ramai pun, 6 orang je terima tawaran tu, jadi Perdana Menteri, kemudian settle kemudian. Tapi you see di antara orang yang memikirkan short term, ini Rafizi sebut tadi, short term dan long term. Ini golongan ni yang kononnya gagal ini adalah mereka yang memikirkan short term, tak pandai politik, tak pandai main persepsi, tak tahu bagaimana nak managekan perception tersebut. So dia kata gagal. Sebenarnya tuan-tuan, yang gagal melihat situasi ini adalah kamu. Now bayangkan, kita terima 6 orang itu, kita terima masuk menyertai kita. Kita gugurkan kes mereka. Dia gugurkan kes ni, tak semesti kita buat announcement, dengan ini kami akan menggugurkan kes ini ya tuan-tuan, Anwar Ibrahim. Tak payah dia cakap itu. Tiba-tiba tahun depan, 6 ini, maka dengan ini semua kes ini digugurkan. Discharge amounting to acquittal. DNA, no charge, no case. Pada masa itu, apa rakyat akan kata pada kita? Tak ada beza. Reformasi ada lah. Apa kerajaan macam ni? Kata reformasi, nak reform lah itu ini. Ni orang yang kita tangkap, yang kita kata ada kes-kes ni, kita bebaskan. Kemudian geng-geng yang mana kita bebas tu akan kata, nampak? Kamu tak nampak ke bahawa Pakatan Harapan ni semua pemfitnah? Nampak tak yang tak ada kes pun, dah dijatuhkan kes mereka, dah dibuang. Nampak sangat inilah fitnah Pakatan Harapan, hancing, PH hancing, yang nak sebenarnya nak kuasa saja, sanggup memfitnah pemimpin kita. Kiri kanan kita kena tembak tuan-tuan. Tapi apa yang kita buat sekarang ini? Apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang ini? Apa yang dia buat? Dia create satu persepsi. No. Kita takkan berkompromi dengan prinsip. Kalau kamu nak sokong aku, kamu sokong atas dasar kamu yakin bahawa aku mampu membawa perubahan pada negara, bukan atas dasar janji itu. Sama juga kenapa dia tak jumpa GPS. Antara perkara ini saya dengar daripada seekor burung yang terbang. Saya tak nak dedahkan rahsia sumber dia. Antara yang GPS nak, kalau dia nak menyokong Pakatan Harapan, adalah PKR, DAP, Amanah mesti tarik diri daripada bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak. Bagi GPS menang tebing, orang Sarawak kata, menang tebing. Atau paling-paling dia lawan dengan PSB je. This is what their demand is. Tapi kamu tak nampak, kan? Sebaliknya dia kata apa? Justru kata mereka terus melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeza adalah jelas bukan sikap yang pragmatik buat gabungan berkenaan. Buat perkara yang sama berulang-ulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeza, berpegang kepada perkara yang sama di atas prinsip yang sama, itu adalah pragmatik yang dibenarkan. Itu adalah satu pragmatik yang membawa keuntungan. Jangan kita anggap pragmatik ni semua benda negatif. Satu pegangan yang akhirnya membawa keuntungan kepada kita. Tapi kamu tak nampak benda itu. Jadi kita nak kata macam mana? So wajar kita buang kes mereka? Wajar kita terima offer mereka? Wajar kita rasa kita kena ambil semua perkara ini? Wajar kita kena gadaikan prinsip kita? Demi apa?
demi nak menjadi Perdana Menteri 1 tahun setengah, tetapi kesan dia bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, sampai dalam buku sejarah akan ditulis, inilah dia mereka yang memfitnah pemimpin kita. Ni sanggup kita nak bawa? Inikah orang yang sanggup nak kita jadikan, kita nak gadaikan prinsip kita di atas dasar itu? Hanya kerana apa? Hanya kerana kamu nak jadi menteri? Hanya kerana kamu ada rasa macam sedap nak berjawatan, memegang jawatan susah politik, susah akhbar. Yalah, mungkin jawatan tu sedap kan? Ada lagi aku kena panggil. Tapi itu hakikat. Yang kena panggil aku, yang buat kenyataan kamu. Kalau rasa tak sanggup nak kena kalau tak tahan panas bang, jangan main dengan api. Itu je. Kalau tak tahan panas, jangan main dengan api. So kadang-kadang Rasulullah pun sebut, Rasulullah kan dalam buku Ihya Ulumuddin dia kata, kalau tak ada benda nak baik nak dicakapkan, baik diam.